Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, jadi hari ni ya, kita akan masuk bab baru iaitu bab 8. Bab 8 ni adalah berkenaan dengan daya dan tekanan. Okey, dalam bab ni awak akan diperkenalkan ataupun akan belajar tentang prinsip Pascal. Okey, Pascal lah P-A-S-C-A-L. Kemudian tekanan di dalam bendalih, maksudnya tekanan di dalam benda yang bergerak lah. Jadi dalam ni kita fokus kepada cecair dan gas. Okey, gas ni dia masuk kategori bendalih dia boleh bergerak dan gas memang bergerak lah dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain. Kemudian awak juga akan dikenalkan dengan sistem tertutup, sistem hidrolik, sistem jet hidrolik, sistem brake hidrolik iaitu sistem yang digunakan oleh pada kenderaan-kenderaan yang besar-besar lah. Okey, kenderaan besar kecil, kenderaan besar ni termasuklah kereta lah. Okey, kita ada sistem lah, sistem hidrolik dan contoh lain sistem hidrolik yang kita guna adalah jet. Lori sampah. Kan belakang lori sampah tu kan ada jet kan. Kemudian lori-lori yang membawa muatan berat. Itu semua menggunakan sistem hidrolik. Kemudian kita juga akan belajar tentang brake cakra, blade gelendong dan seterusnya adalah tentang kerusi rawatan gigi. Ini adalah benda-benda yang awak akan belajar lah. Tube venturi, kesal venturi, prinsip Bernoulli, daya angkat, bentuk aerofil dan kran. Okay, jadi untuk hari ni kita akan tengok tekanan di dalam bendalih terlebih dahulu. Jadi sepatutnya pada akhir kelas ni awak semua dapat menyatakan prinsip Pascal dengan betul dan dapat menceritakan sedikit tentang prinsip operasi dalam sistem hidrolik. Okey. Jadi kita mulakan kelas kita. Okey. Adakah pepejal mematuhi prinsip Pascal? Kemudian huraikan masalah yang timbul pada sebuah kapal terbang jika sistem hidroliknya rosak. Okey, kapal terbang ni adalah satu kenderaan yang sangat besar lah. Okey, kenderaan daratan yang sangat besar dan amazingly walaupun dia ni besar, berat dengan enjin yang beratus kilogram, tapi dia boleh terbang di udara. Okay, apakah sistem di sebalik dia tu yang boleh menyebabkan satu benda yang besar, dia ni bukan saiz seberat burung berpuluh-puluh, beribu-ribu kali ganda daripada saiz burung, tapi dia masih boleh terbang di udara. Apakah sistem yang menolong dia? Apakah prinsip sains yang ada di belakang kapal terbang ni? Kipas cikgu, kipas. Yalah, jadi kipas tu takkan semata-mata kipas kan? Mesti ada juga sistem yang di sebaliknya. Dibantu oleh kuasa enjin, dibantu oleh fenomena Sayap. sebut tadi lah. Okay, sistem tujahan daya tujah apa semua tu. Jadi semua tu akan membantu satu kapal terbang untuk bergerak di udara. Okay, kemudian jadi hari ni kita akan mengkaji tekanan di dalam bendalih. Okey, ya ni buletin sains. Pernahkah anda mendengar bunyi udara yang kuat dilepaskan daripada sebuah kenderaan berat seperti bas pesyarat atau lori tangki minyak semasa kenderaan tersebut hendak berhenti? Kita dengar bunyi lori kentut. Kita dengar bunyi bas kentut. Okey, apa benda tu? Apakah benda ni? Jadi adalah di dalam ni ada satu sistem yang beroperasi menyebabkan bas ataupun lori yang bersaiz besar ni mengeluarkan bunyi ataupun menghasilkan bunyi udara yang kita dengar macam kentut tu. Okey. Tetapi untuk kenderaan yang bersaiz ringan, contohnya adalah motor dan kereta. Kerana bermotor yang ringan seperti kereta, kita guna brake hidrolik. Masih menggunakan prinsip hidrolik tapi kita dalam brake lah. Kita guna brake lah. Kemudian kenderaan bermotor yang berat seperti bas dan lori menggunakan brake angin. Brake angin ni yang kita dengar macam bunyi bas dengan lori tu kentut tu. Okey, dia sebenarnya adalah brake angin. Brake angin ni menghasilkan daya geseran yang lebih tinggi untuk memberhentikan gerakan kenderaan tersebut. Namun begitu, kedua-dua jenis brake hidrolik dan brake angin menggunakan sistem yang mengaplikasikan prinsip Pascal. Jadi hari ini awak akan belajar tentang Pascal. Bukan Pascal pasukan khas tentera laut Ini Pascal dalam sains. Okey, tekanan dalam bendalih.
Ini konsep tekanan dalam mendali dalam sesuatu sistem tertutup. Okey, sistem tertutup. Tekanan dalam mendali ini dia mesti dalam sistem yang tertutup. Okey, dia adalah berdasarkan kesan tekanan. Jadi sistem tertutup. Apa maksud sistem tertutup ni? Sistem tertutup adalah satu sistem fizikal di mana jirim tidak dapat masuk atau keluar daripada sistem tersebut. Okey, awak ada satu tangki. Tangki tu awak tutup. Tak boleh keluar, tak boleh masuk. Apa yang ada dalam tu, itulah yang ada dalam dia. Jadi itu adalah satu sistem yang tertutup. Okey, jadi namakan bendali dalam alat ni. Kalau awak isi minyak, minyak lah. Kalau awak isi gas, gas lah. Jadi bendali yang ada dalam ni boleh jadi cecair, boleh jadi gas. Ataupun ada kedua-duanya sekali. Ada cecair, ada gas di dalam satu sistem yang tertutup. First kena faham, sistem tertutup ni tertutup. Tak ada jirim yang boleh keluar, tak ada jirim yang boleh masuk. Maksudnya dia mesti adalah satu binaan yang sangat kukuh lah, yang sangat kejap. Tak boleh ada kebocoran. Bila ada saja kebocoran, maka dia tidak lagi dipanggil sebagai satu sistem yang tertutup. Bila sistem tertutup ni terbocor, dia tak boleh ada tekanan hidrolik. Tekanan hidrolik dalam dia jadi kosong lah, jadi bukan kosong. Dia tak boleh simpan tekanan tu. Tekanan tu akan keluar melalui lubang yang dah bocor tu. Okey. Kemudian okey, berdasarkan Rajah 81A. Aduh, sakit dik. Sekejap sekarang. Okey, berdasarkan Rajah 81, okey, ini adalah satu jack yang kita guna untuk angkat kereta. Kereta kan kalau pergi bengkel, rosak, ada kerosakan pada bahagian bawah kereta. Jadi mekanik dia akan gunakan jack ni. Jack ni dia letak bawah kereta tu. Dia akan pump Dia akan pump dan kereta tu akan ternaik ke atas. Okey, sekejap. Okey, jadi mana gambar Rajah 1A? Okey, ni ni. Okey, ni adalah tekanan ini adalah eksperimen mudah yang sepatutnya awak dah buat semasa di tingkatan 2. Ya, tingkatan 2, tekanan air. Tekanan air jadi tengok ni. Air ni kita ada satu botol yang kita dah tebuk lubang pada 3 ketinggian berbeza. Kemudian kita isi air. Okey, kemudian kita tengok air yang lubang yang paling bawah, tekanan dia paling tinggi. So dia bergerak jauh iaitu Z. Lubang yang kedua, okey, memberikan jarak lebih pendek lah. Dan lubang yang paling atas sekali memberikan tekanan paling rendah. So jadi air tu tak pergi jauh lah. Eksperimen mudah ni membuktikan bahawa semakin dalam, semakin tinggi kedalaman air, cecair, semakin tinggi tekanan yang akan dihasilkan. Maksudnya, kalau awak menyelam, when you are diving, menyelam, pada kedalaman 1 meter, awak masih okey. Pada kedalaman 2 meter, mungkin okey. Pada kedalaman 3 meter, untuk kaum bajau laut, okey, bagi dia okey. Maksudnya jantung dia, sistem dalam badan dia dah terbiasa dengan tekanan air yang kuat. Tapi untuk orang yang biasa, untuk orang yang bukan kehidupannya di laut, dia menyelam pada kedalaman 3 meter, 4 meter, 5 meter tu, tekanan di dalam air tu boleh merosakkan dia punya badan. Boleh menghancurkan dia punya paru-paru sebab tekanan luar kuat. Tekanan dalam badan kita tak begitu kuat. Jadi tekanan di luar ni lebih kuat daripada tekanan dalam badan kita. Dia akan hancurkan paru-paru, dia akan rosakkan, dia mungkin menyebabkan jantung terpenyek. Jadi bila jantung terpenyek, jantung tak boleh pump darah, jadi tak sampai oksigen. Kemudian untuk kedalaman yang lagi dalam, 100 meter, 200 meter ke bawah, apa yang akan berlaku adalah kemungkinan besar tulang rusuk patah. Hancur. Kalau otak pun mungkin dah berlaku
pendarahan yang sangat teruk dan menyebabkan stroke. Jadi awak ingat tak kes kapal submarin Narala apa? Indonesia punya submarin, Indonesia punya kapal selam kan sebelum raya itu. Narala apa? 4.2 42. Kan ada orang cakap, ada orang macam memberi harapan lah bahawa dia ni akan hidup. Tapi dari segi sains dia ni memang tak boleh hidup. Sebabnya kedalaman laut Bali tu adalah berapa puluh kilometer. Bayangkan kalau dah pada kedalaman 100 meter ke bawah pun orang tak boleh hidup, maksudnya kenderaan tu dah hancur dah. Kita punya badan dah hancur, tulang rusuk dah patah, otak mungkin dah berkecai, mata mungkin dah terkeluar. So pada kedalaman berpuluh-puluh kilometer di bawah, awak bayangkan apa yang terjadi pada kapal selam tu. Mungkin kemik dan hancur. Sebab semakin dalam semakin tinggi tekanan. Untuk teori sains, semakin dalam laut, semakin dalam sungai, semakin tinggi tekanan. Jadi kalau submarin ni, memang submarin ni direka khas untuk berada di bawah, untuk berada di dalam laut pada kedalaman-kedalaman tertentu. Bila dia melebihi kedalaman yang sepatutnya dia boleh berada, jadi dia punya struktur tu akan hancur, akan kemik kerana tekanan di luar tu lebih kuat daripada tekanan yang berada di dalam submarin. So dia akan hancur lah. So dia akan menyebabkan submarin tu kemik, pecah, dan submariner, Navy yang ada dalam submarin tu juga hancur lah. Dia akan hancur sebab tekanan luar yang tinggi ni, tekanan laut yang tinggi ni. Dia benda yang berlaku di Indonesia tu, di kepulauan, di Laut Bali tu mengikut teori yang awak dah belajar semasa di tingkatan 2 tu. So tadi tu kita macam ulang kaji lah. Jadi laut ni, sungai ni, apa-apa sajalah yang melibatkan air ni, semakin dalam semakin tinggi tekanan. Dan bila dikaitkan dengan biologi bila dikaitkan dengan kehidupan, semakin ke bawah kita akan hancur lah. Awak tak boleh bandingkan dengan ikan dan haiwan-haiwan lain yang memang berada pada kedalaman tertentu ni, dia memang dilahirkan di situ, dia memang berada di situ. Jadi struktur badan dia yang kecil, dia punya tulang yang mungkin tak besar, tak berat, dan dia pun bernafas menggunakan insang, bukan macam kita menggunakan paru-paru. So keadaan tu tidak menjadi masalah untuk haiwan yang berada di laut, yang memang sudah sedia ada berada pada tekanan yang begitu, tapi dia akan jadi masalah pada haiwan daratan dan manusia. Jadi stop kat situ. Kemudian B ni, bila kita picit botol ni, maksudnya kita tambahkan tekanan, kita letakkan tekanan tambahan ni. Jadi tekanan ni juga, tekanan yang asal ni juga akan bertambah secara seragam. Maksudnya kalau dari Z ni, bila dia picit jadi Z tambah D, Y pun jadi Y tambah D, X pun jadi tambah D. Bermaksud D pada setiap ni, D pada X, D pada Y, D pada Z ni adalah jarak yang sama. Kalau Z ni, bila kita picit Z tambah D ni adalah 2, D ni adalah 2. Jadi yang ni pun adalah 2, yang ni pun adalah 2. Semua ni adalah 2. Bermaksud penyebaran tekanan adalah seragam. Kenapa? Tertutup. Seragam seragam. Sama saja. Okey. Okey ni. Air dari lubang paling bawah terpancut paling jauh berbanding dengan air dari lubang di atas. Sebab tekanan dan air. Dan jika daya dikenakan ke atas memakan air dengan memanfaatkan botol plastik tertutup, air dari setiap lubang akan terpancut lebih jauh dengan jarak tambahan yang sama. Ingat dalam keadaan tertutup. Okey. Kemudian ini adalah prinsip Pascal. Prinsip Pascal menyatakan bahawa penyebaran tekanan yang dikenakan pada sesuatu bendali iaitu cecair atau gas dalam satu sistem tertutup adalah secara seragam pada keseluruhan bendali tersebut dan ke semua arah. Ini B ni memenuhi prinsip Pascal. Prinsip Pascal menyatakan bila kita kenakan satu tekanan pada satu sistem yang tertutup,
penyebaran tekanan tu adalah sama secara seragam pada setiap arah, pada semua arah. Maksudnya kau tebuklah lubang banyak mana pun kat botol mineral tu, asalkan dia bertutup, bila awak berikan tekanan tambahan, semua akan mengalami pertambahan tekanan juga secara seragam. Maksudnya tak adalah kata yang dekat atas semakin tinggi tekanan, yang di bawah semakin kurang tekanan. Tidak, secara seragam. Kemudian ini adalah satu eksperimen ringkas lah, yang dibuat dalam makmal. Kita nak uji betul ke tekanan ni secara seragam. Betul ke tekanan ni secara seragam. Jadi ini ada satu kelalang yang ada lubang. Ada lubang, kita letak dalam air, kita tarik omboh ni, jadi air akan masuk sebab tekanan di luar lebih tinggi daripada tekanan di dalam ni. So air akan masuk, kemudian kita bila air dah penuh dalam ni, kita tolak pula. Kita tolak omboh ni dan kita akan tengok setiap lubang-lubang ni akan menghasilkan percikan air yang sama pada kelajuan yang sama daripada tekanan yang sama. Jadi prinsip yang menghasilkan tekanan yang seragam pada satu sistem tertutup ni, kita guna dalam sistem hidrolik. Jadi apakah itu prinsip operasi sistem hidrolik? Sistem hidrolik adalah satu sistem yang memindahkan tekanan ke semua arah berdasarkan prinsip Pascal. Apa yang berlaku adalah contoh sistem hidrolik digunakan untuk membuat kerja berat seperti menghasilkan daya output yang besar untuk mengangkat beban yang berat. Contohnya tadi tu lah, yang jet kereta tu. Dia ni kecil je. Tapi bila diletakkan di bawah kereta, dia boleh angkat kereta tu sampai berkenit boleh ganti tayar. Untuk mengangkat benda yang untuk mengangkat beban yang berat. Jadi tengok ada gambar Raja ni. Ini adalah satu sistem hidrolik. Sistem hidrolik terdiri daripada 2 silinder beromboh dengan luas permukaan yang berlainan. Ni sampak ni. Luas dia adalah 2 cm persegi. Yang ni luas dia adalah 100 cm persegi. 2 silinder yang mempunyai luas permukaan yang berlainan. Diameter ini si kecil, diameter yang ini besar. 2 silinder berbeza luas permukaan. Bendali yang biasa digunakan adalah air atau minyak. Cair benda yang boleh bergerak iaitu air atau minyak. Air atau minyak digunakan kerana dua-dua ni tidak mempunyai bentuk tetap dan tidak boleh dimampatkan. Maksudnya susah nak tukarkan air atau minyak ni menjadi gas. Susah nak mampatkan. Susah. Jadi kita guna air dan minyak. Sebab air dan minyak ni dia tak ada bentuk tetap. Maksudnya dia boleh mengalir lah. Kalau kau miringkan satu-satu tu ke kawasan yang lebih tinggi, so air akan bergerak pergi ke kawasan yang bawah. Sama juga dengan minyak. Jadi faham yang tu dulu. Tengok daya input yang dikenakan ke atas omboh kecil menghasilkan tekanan. Awak tekan ni. Awak sebenarnya telah memindahkan tekanan secara seragam. Pergi mana? Angkat dia ni. Dia dari sini, tekanan, tekan. Tekanan tu akan pergi ke sini dan boleh angkat satu beban yang besar ni. Daya input 10 Newton dikenakan, boleh mengangkat, boleh memberikan daya output yang besar, jadi boleh angkat beban yang berat.
Jadi inilah sistem hidrolik. Guna dua silinder, dua luas permukaan yang berbeza, kita tekan yang kecil, boleh mengangkat yang besar. Sebab apa? Sebab kita pindahkan tekanan secara seragam melalui bendali iaitu air atau minyak tadi. Kenapa sistem ni boleh berfungsi? Sebab dia tertutup. Kalau dia terbuka, katakan ada kebocoran di sini, tekanan dah tak boleh pergi secara seragam. Malahan cecair air atau minyak tadi akan keluar melalui lubang yang terbocor tadi. So, tak bolehlah berfungsi sistem hidrolik tu. Halo, slow sikit. Okey, mengikut prinsip Pascal, tekanan yang dikenakan oleh ombak kecil adalah sama dengan tekanan yang dihasilkan pada ombak besar. Okey, tekanan pada ombak kecil adalah 10 Newton bahagi 2 cm persegi. Maksudnya kita tekan 10 Newton pada luas silinder yang 2 cm persegi ni, dan kita akan hasilkan daya output yang besar untuk 100 cm persegi ni. Sekejap korang. Okey, jadi dari sini kita boleh buat kira-kira 100 cm persegi ni boleh naik ke atas, jadikan dia 1000, kemudian bahagi 2 dapat 500 Newton. Tengok, asal guna 10 Newton je. Tapi hasilkan 500 Newton. Kenapa? Sebab dia adalah satu sistem yang tertutup. Sebab dia menggunakan dua silinder yang berlainan saiz. Awak berikan daya sikit, awak dapat daya yang besar. Mengikut prinsip Pascal. Jadi inilah teori yang digunakan, yang kita gunakan dalam kebanyakan alat yang melibatkan jentera di dunia ni lah. Okey, kita tengok aplikasi yang pertama. Sistem jet hidrolik. Nah, tadi yang gambar contoh kat atas tu kan. Okay, sistem hidrolik diaplikasikan untuk melakukan kerja berat. Contoh, kereta ni nak ganti tayar. Takkan kita nak angkat pula kereta ni beramai-ramai. Kereta masuk, oi jom 10 orang, jom kita angkat kereta ni. Tak mungkin lah, tak mungkin akan berlaku. Jadi, kita gunakan jet hidrolik. Okay, jadi apa yang ada dalam jet hidrolik ni? Jet hidrolik lazimnya digunakan untuk mengangkat beban berat seperti kereta di bengkel. Okay. Ini adalah tuas ni yang kita nak tekan tu kan. Okay. Ini adalah satu silinder yang pertama iaitu ombak kecil. Ini adalah silinder yang kedua. Okay. Silinder yang pertama ni tengok diameter dia kecil, luas permukaan dia kecil. Yang ini diameter dia lebih besar, menghasilkan luas permukaan yang lebih besar. Kita letak kereta kat sini. Beban ni adalah kereta lah. Okey, kemudian kita pun pump. Di sini ada satu liang udara, nampak injap? Nampak injap? Tertutup ah. Okey. Di sini ada satu liang udara. Bila dia pump, okey, di sini ada satu tekanan cecair yang dah memang ada dalam satu sistem ni. Dan sini ada satu injap pelepas. Okey, kemudian tengok dia punya penjelasan dia. Dalam sistem jet hidrolik, tuas ditolak ke bawah dan ke atas secara berulang-ulang untuk menolak ombak besar yang terbeban ke atas dengan injap pelepas tertutup. Sebaliknya, apabila injap pelepas terbuka, ombak besar yang terbeban akan turun kembali ke kedudukan asal seperti darjah 8.6, 87 dan 8.8. Awak boleh tengok muka surat 225. Muka surat 225 ada kat situ. Okey, ni dia. A. Menambah ketinggian ombak besar yang terbeban. Tuas ditolak ke bawah dengan injap pelepas tertutup. Okey. Injap A tertutup dan injap B terbuka. Injap A tertutup, injap B terbuka. Tuas ditolak ke bawah dan ke atas beberapa kali untuk menaikkan beban ke ketinggian yang dikendaki. Jadi dia pun ni, tuas ni tolak atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Akhirnya, ombak kecil akan mengenakan tekanan ke atas cecair. Ni ombak kecil ni yang kecil ni mengenakan tekanan ke atas cecair dan dia akan bergerak. Okay, dia akan pergi ke atas ni.
Kenapa? Nak mengangkat beban iaitu kereta tadi tu. Adakah ini satu sistem tertutup? Ya. Dia masuk sini, terbuka, tapi dia akan masuk sini tak? Tidak kan? So dia masih tertutup. Dia masih satu sistem yang tertutup. Tekanan masih dilepaskan secara seragam. Okey, nampak Cecair memindahkan tekanannya ke ombor terbeban lalu menolaknya ke atas. So ombor besar pun naik ke atas. Bolehlah kereta tu terangkat. So pomen pun ataupun mekanik pun bolehlah ganti tayar, tengok apa kebocoran pada tangki minyak hitam ke, tangki brek ke apa-apalah. Dia pun boleh buat. Kemudian bila ombor besar dinaikkan, dia kena kekalkan ketinggian tu. Jadi macam ni kita nak buat. Tuah ditolak ke atas dengan injap pelepas tertutup. Okey. Injap A terbuka dan injap B tertutup. Bila dah angkat dah kereta tu, okey, mekanik tu kena tolak tuah tu naik ke atas. Okey, jadi cecair dari takungan akan mengalir ke bawah ombor kecil melalui injap A yang terbuka. So bila yang ni injap A terbuka, yang dah memang ada tadi tu, dia akan mengalir dan dia duduk di sinilah. Sebab ni dah tertutup. Injap B tertutup, injap A masih terbuka. So cecair berada sajalah di kawasan ni. Okey, berada saja di kawasan ni. Jadi tekanan cecair yang tetap dikenakan pada ombor yang besar untuk mengekalkan kedudukan ombor besar. Jadi tekanan cecair yang sama tu biar saja dia akan mengekalkan kedudukan ombor besar. Kemudian ombor pun dikekalkan. Jadi pomen pun bolehlah repair. Dah siap repair. Sekarang nak turunkan balik kereta tu. Nak turunkan balik kereta tu. Jadi macam nak buat? Selepas dah siap semua, okey. Injap pelepas terbuka ni, injap pelepas ni buka. Injap A terbuka dan injap B masih kekal tertutup. Jadi apa yang berlaku adalah ni, selepas injap pelepas dibuka, ombor besar akan mengenakan tekanan ke atas cecair di bawahnya. Bila dia ni terbuka, so dia ni akan jatuh ke bawah dan akan bergerak pergi ke takungan cecair tadi. Kenapa kena buka injap A? Supaya tak ada cecair yang terkeluar melalui liang udara. So cecair yang dah bergerak daripada sini, daripada ombor besar tadi tu, lalu dia pun kekal lah dalam injap yang terbuka, dalam sistem yang tertutup ni. Ingat injap B masih tertutup. Jadi adakah kemungkinan cecair tu akan keluar melalui liang udara? Tidak. Kenapa? Sebab injap A terbuka. Cecair tu bergerak tapi dia tak akan terkeluar lah. Sebab dia masih berada dalam injap yang, sebab injap A terbuka jadi dia masih boleh mengalir ke bawah. Katakan jack ni rosak. Injap A tertutup. Injap A tertutup, injap pelepas dibuka. Apa yang berlaku adalah ombor akan kembali ke kedudukan asal, tetapi cecair akan bergerak dan terus keluar melalui liang udara. Kenapa? Sebab ada lubang. Tekanan kan bergerak, cecair kan bergerak bila ada tekanan. Okay. Dia ni turun, dia akan memberi tekanan. Kenapa cecair boleh bergerak? Sebab injap pelepas ni telah dibuka. So cecair akan bergerak masuk ke takungan cecair. Kenapa tak masuk ikut injap B? Sebab injap B tertutup. Masuk. Dan kalau injap A ni tertutup, so cecair akan keluar melalui liang udara dan jack ni rosak lah. Jack ni bocor. Jack ni tak boleh gunalah, cecair dia jadi sikit kat dalam ni. Okey, jadi ini adalah cara macam mana nak menurunkan balik ombor yang besar kepada kedudukan asal dia. Jadi dia melibatkan tekanan. Dan melibatkan injap. Ada 3 injap, injap A, injap B dan injap pelepas. Bila nak naikkan kereta, kena tutup injap pelepas, kena buka injap B, tutup injap A. Pam, naikkan kereta. Nak kekalkan kedudukan kereta ke atas, tutup injap B, buka injap A, tapi injap pelepas masih tertutup.
Jadi tekanan masih kekal di sini. Masih kekal di sini. Kemudian bila nak turunkan kereta, pula Allah. Alamak. Sekejap. Terlari pula. Okey, bila nak turunkan kereta, buka balik injak pelepas, tutup injak B, injak A ni biarlah terbuka. So kereta pun kembali ke kedudukan yang asal. Begitulah cara sistem jet hidrolik berfungsi. Dia yang penting dalam teori ni adalah sistem tu mesti sistem yang tertutup. Baru dia akan berfungsi. Kalau sistem tu bocor, sistem tu terbuka, tekanan akan mengalir dalam sistem tu lah. Dan dah tak boleh berfungsi sebagai hidrolik lah. Sama juga macam macam lori ke ataupun kren nak angkat benda-benda yang terlalu berat, dia akan gunakan sistem jet hidrolik juga. Nak angkat benda yang berat pergi ke satu untuk ubah ke apa ke, dia menggunakan sistem jet hidrolik. Okey, satu lagi sistem yang kita guna adalah sistem brake hidrolik. Okey, yang ni adalah kita guna untuk perlahankan atau berhentikan kenderaan beroda lah. Contohnya adalah kereta. Jadi secara teori ni masih sama, mesti sistem yang tertutup juga. Okey, dan operasi sistem brake hidrolik ni dia adalah mengikut dalam gambar rajah 8.9 ni, sistem brake hidrolik dan operasinya. Cikgu rasa cikgu nak stop kelas kat sini kot. Sebab tak, cikgu sambung bagi habis sikit, lepas tu baru cikgu stop. Okey, sorry. Sistem brake hidrolik pula. Okey, jadi ini adalah sistem brake hidrolik. Okey. Brake cakera pada roda depan dan ada brake gelendong pada roda belakang. Okey, ini tayar depan, ini tayar belakang. Okey, tayar depan kita ada pad brake. Okey, kita ada silinder brake, kita ada piring keluli yang kita pasang pada roda depan dan kita ada pedal brake lah, iaitu kita tekan pedal brake ni. So laju kenderaan kita akan berkurang dan akhirnya akan berhenti. Dan di tayar belakang kita ada brake gelendong. Okay, brake gelendong ni ada silinder brake, ada gelendong brake, ada pelapik brake dan ada kasut brake brake shoe Okey. Ini ada skrin. Okey, kita tengok. Pedal brake ditekan menolak ombor silinder utama ke dalam dan mengenakan tekanan ke atas minyak brake. Okey, ni pedal brake. Bila kita tekan, kita menolak silinder utama. Ni nampak ni silinder utama ni. Okey, kita tolak silinder utama ke dalam dan dia akan kenakan tekanan ke atas minyak brake. Nampak ni? Bila kita tekan brake, tekanan akan dipindahkan ke takungan minyak brake. Okey, ada tekanan Okey, apa berlaku? Tekanan ini akan dipindahkan secara seragam oleh minyak brake melalui pipe logam ke silinder brake pada roda hadapan, depan dan belakang. Ini bila kita brake, kita tekan pedal ni akan bagi tekanan pada takungan minyak brake ni dan takungan minyak brake ni akan pindahkan semua tekanan yang ada pada dia secara seragam, okey, melalui pipe logam ke silinder brake depan dan ke silinder brake belakang secara serentak. Ni tayar satu lagi lah. Yang ni pun tayar satu lagi lah. Dia adalah satu sistem tertutup Okey. Jadi tekanan ini akan menolak ombor dalam silinder brake yang menolak pad brake lalu tertekan ke atas spring keluli pada brake cakera. Okey. Bila kita dah tekan, kita bagi tekanan pada takungan minyak brake.
Minyak brake sekarang pindahkan semua tekanan yang ada pada dia tu secara seragam ke tayar hadapan iaitu pada brake cakra dan pada tayar belakang iaitu pada brake gelendong. Okey ya. Bila tekanan tu sampai pada silinder brake, okey, silinder brake ni akan menolak pad brake. Pad brake ni akan tekan piring keluli yang kita pasang pada brake dekat depan ni. Silinder brake tekan pad brake akan tekan piring keluli. Okey, faham Jadi daya geseran antara pad brake dengan piring keluli akan memperlahankan, akan memberhentikan putaran roda. So berhentilah kita punya tayar. Ni rim Okey. Kemudian belakang pula. Pada masa yang sama, tekanan yang pergi ke bahagian tayar belakang iaitu pada brake gelendong, tekanan ini akan menolak omboh dalam silinder brake ni, silinder brake ni. Dia akan menolak kasut brake lalu menekan pelapik brake pada brake gelendong. So, tekanan masuk ke sini, so satu tolak sana, satu tolak satu lagi arah. Jadi, kedua-dua kasut brake ni akan menerima tekanan. Jadi, tekanan pada kasut brake ni akan menyebabkan pelapik brake ditekan. Jadi, pelapik brake bila terkena kepada gelendong brake, dia akan memperlahankan atau memberhentikan putaran roda belakang. Jadi kendaraan dapat diperlahankan atau diberhentikan serentaklah kedua-dua tayar ni, cara dia berfungsi. Jangan confuse ni Ini anak panah ni nak tunjukkan tayar satu lagi di bahagian belakang. Yang ini pula adalah nak tunjukkan tayar satu lagi di bahagian depan. Dia adalah satu sistem yang tertutup. Okey, dia adalah satu sistem yang tertutup. Nampak lembu di depan, brake, tekan. Omboh, tama, tekan. Pindahkan tekanan kepada tangkungan minyak brake. Minyak brake menerima tekanan. Sekarang dia akan pindahkan secara seragam ke tayar hadapan, ke tayar belakang. Macam mana dia berfungsi? Tekanan yang sama disebabkan dia adalah satu sistem yang tertutup. Semakin kuat awak tekan brake, semakin kuatlah tekanan yang dipindahkan. Jadi pindahkan pergi ke silinder brake. Silinder brake ni akan memberikan tekanan kepada pad brake. Pad brake ni akan mengenakan tekanan ataupun daya geseran kepada piring keluli yang dipasang pada roda depan. Tayar pun perlahan atau berhenti. Pada masa yang sama, serentak tekanan yang sama juga akan pergi ke bahagian belakang, akan pergi ke brake gelendong, akan masuk tekanan di sini. Tekanan akan menyebabkan omboh pada silinder brake ni menolak memberi tekanan kepada kasut brake. Kasut brake akan menekan pelapik brake. Pelapik brake akan beri daya geseran kepada gelendong brake. Jadi tayar akan perlahan atau berhenti. Kalau awak biasa tengok tayar kereta, lepas ni keluar rumah pergi tengok tayar kereta ayah awak, tengok kat tayar belakang dan depan ada satu brake disc. Kita panggil brake disc. Cakra brake tu gelendong brake tu, tengok. Itulah yang akan memperlahankan putaran tayar, putaran roda pada kenderaan kita. Sama konsep macam brake basikal. Brake basikal tu adalah satu sistem yang tertutup juga. Bila awak tekan brake kat depan, tekanan akan dipindahkan ke wayar tu, pergi ke belakang dan belakang tu akan tertekan pada besi roda tu dan tayar akan berhenti. Sama. Dia adalah satu sistem yang tertutup. Okey. Konsep dia macam itulah. Tapi tayar basikal, sekejap, brake pada basikal dia guna besi ke? Oh, guna besi kot. Tapi konsep dia macam tu Konsep dia macam tu. Bila kita tekan di depan, kita pindahkan tekanan akan jadi sekata. Tekanan tu akan menyebabkan berlakunya daya geseran pada gelendong brake tu. Jadi tayar tu akan diperlahankan, akan berhenti secara perlahan dan akhirnya akan berhenti. Mengurangkan kelajuan dan akhirnya akan berhenti.
Jadi inilah dia punya teori dia. Teori dia adalah pindahkan tekanan secara seragam. Sama macam sistem hidrolik tadi. Pindahkan tekanan secara seragam. Cumanya untuk hidrolik yang bengkel kereta tu dia ada dua saiz silinder yang berbeza. Satu saiz kecil, satu saiz besar. Saiz besar tu saiz kecil ni akan menghasilkan daya yang besar pada silinder yang kedua tu, yang saiz besar tadi tu. So bolehlah angkat kereta. Untuk brake hidrolik pada kenderaan saiz dia sama saja, cuma masih menggunakan sistem Pascal sebab dia adalah satu sistem yang tertutup. Jadi yang orang kata brake tak makan ataupun kalau siapa yang rajin tengok cerita Korea kan, kalau suami tu jahat, isteri tu nak balas dendam, kalau suami tu jahat, isteri tu nak balas dendam, apa dia buat? Dia gunting atau bukan gunting lah, dia bocorkan brake, dia bocorkan pipe logam ya. Adli. Dia akan bocorkan pipe logam ni. Jadi bila pemandu tekan brake, tekanan tidak dapat dipindahkan secara sekata dan akhirnya tekanan tu akan keluar melalui kebocoran tu. Jadi bila tekanan keluar melalui bocor tu, silinder brake tak dapat berfungsi lah, tak dapat ditekan. Dan akhirnya suami dia ataupun orang yang dia target tu akan matilah sebab tak, kalau berlaku kemalangan dia akan mati sebab dia tak boleh tekan brake, dia tak boleh perlahankan kenderaan dia. Itu yang berlaku bila kita dengar brake tak makan, kebocoran brake. Apa yang berlaku? Ni lah. Bila kita bocorkan, tekanan tu tak dapat dipindahkan secara seragam. Sebaliknya apa yang berlaku adalah tekanan tu akan keluar melalui lubang yang bocor tu. Dan akhirnya sistem brake ni secara keseluruhannya tidak berfungsi. Faham itulah. Kalau kita rajin tengok drama-drama kan, drama Korea, drama Melayu sama je. Kalau dah jahat tu, kalau nak mati ke orang, mesti pergi kacau brake kenderaan. Apa dia buat? Dia bocorkan je. Bocorkan tak perlu banyak. Bocorkan sebesar kepala paku pun dah cukup. Bila kita brake, kita bagi tekanan pada tangki tu, sepatutnya dia akan berikan tekanan yang setara pada keempat-empat tayar. Sepatutnya kereta tu boleh diberhentikan. Tapi bila berlaku kebocoran, tak ada. Sebab tu dalam kita punya kereta, dekat dashboard tu, kat meter-meter tu, ada lampu untuk minyak brake. So minyak brake ni jarang kita top up minyak brake ni bukan benda yang perlu ditukar, bukan perlu ditop up pada setiap kali kita servis kereta. No. Sebab dia berada dalam sistem yang tertutup. Dia tak akan pergi ke mana-mana minyak brake ni. Tinggal lagi mungkin minyak brake ni kotor lah. Itu saja. Tapi untuk ganti pada setiap kali servis kereta yang 3 bulan sekali tu, tidak. Dia dalam sistem yang tertutup. Kalau sistem tu tidak bocor, patutnya tak ada masalah pada kenderaan tu untuk berhenti. Okay. Satu lagi, bila bercakap tentang kemalangan yang melibatkan kereta ni, kadang-kadang takungan minyak brake okey okey, tak masalah. Tapi yang bermasalah adalah pada pad brake ni. Pad brake ni ataupun pelapik brake ni, ataupun kasut brake ni. Kasut brake ni kalau dia retak dia mungkin terlalu lama, kereta dah pakai 7 tahun, 9 tahun tak pernah tukar brake disc kena tukar sepatutnya. Bila dia retak, dia dah tak boleh bagi tekanan yang kuat lah pada pelapik brake ni. Kemudian sama juga macam pad brake kat depan ni juga. Kalau pad brake ni yang rosak, dia tak boleh menyebabkan daya geseran, dia menyebabkan tayar tu tak boleh berhenti juga walaupun kita tekan brake sekuat yang mungkin. Okay. Kemudian ada satu lagi aplikasi last sebelum kita stop kelas kita, iaitu kerusi rawatan gigi. Okey, operasi kerusi rawatan gigi dikaitkan dengan sistem hidrolik. Okey, betul. Ni ada pasien duduk kat sini. Okey, pasien duduk kat sini, doktor duduk kat tepi ni. Jadi macam mana nak angkat pesakit ni? Tak boleh. Jadi doktor akan tekan. Ada satu alat kan, doktor akan tekan. So di sini akan jadi omboh yang kedua.
Umbul kedua ni akan mengangkat beban yang berada di atas dia. So terangkatlah. Jadi boleh tengok, boleh scan barcode ni. Okay, boleh scan barcode ni tapi dia dalam bahasa Inggeris lah. Tapi tak ada masalah pun. Awak boleh cuba tengok cara dia berfungsi. Sama seperti hidrolik pada jet kenderaan tu. Okay, jadi hari ni awak dah belajar dua sistem hidrolik iaitu brake hidrolik dan apa tu? Dan jet hidrolik. Kesimpulannya, kedua-dua ni melibatkan sistem yang tertutup dan kita isi bendalih dalam dia. Selalunya adalah minyak atau air. Kenapa kita pilih minyak dan air? Sebab minyak atau air ni kedua-duanya bersifat mengalir. Okay, dia tak ada bentuk tetap lah. Dia bersifat mengalir dan dia boleh pindahkan tekanan secara seragam lah. Okay, kita berhenti kelas setakat sini. Ada soalan nak tanya? Cikgu stop lah record.